Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita kembali dalam video kali ini. Harap semua sihat-sihat dan jangan selalu keluar rumah, kecuali kalau ada hal-hal yang penting. Okey? So, untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan pengertian seni visual. Okey, objektif kita dalam pembelajaran kali ini melibatkan 4 topik. Yang pertama, cikgu akan menerangkan apa itu maksud seni. Yang kedua, apa itu seni visual. Sebab kadang-kadang orang cakap seni ni maksudnya lain. Bila tambah seni visual, perkataan visual tu maknanya akan jadi lain. So kita akan tengok kejap lagi. So yang ketiga pula, cikgu akan terangkan pada kamu apa itu apresiasi, dan yang terakhir apa itu estetik. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 1988, seni membawa maksud amat kecil, halus, macam kuman halusnya katanya. Tapi mengikut tokoh terkenal Islam Ibn Khaldun, lain pula. Beliau kata seni adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya ada ciri-ciri estetika dan logika. Apa yang Ibn Khaldun ni cuba terangkan kat kita ialah, okey, macam ni. Seni itu macam suatu kebolehan dalam mencipta atau mereka sesuatu dengan menggunakan ciri-ciri kecantikan macam warna, corak dalam sesuatu ciptaan macam kain, kertas. Faham tak? Macam awak melukis menggunakan skill yang awak ada pada kertas ataupun permukaan yang kamu nak lah. Faham kan mak masa ni? Okey, macam mana kita nak tahu seni itu indah? Ini agak complicated sedikit lah sebab bab kata orang tua-tua, tepuk dada tanya selera. Gitu. Tak ikut kena cita rasa tak cantik lah pada mata kita kan. Tapi para ilmuwan sudah pun memberi sedikit penjelasan lah untuk kita supaya kita ni faham lah juga kenapa tiba-tiba lukisan yang kita cakap tak cantik tu, tapi pada pakar ada nilainya. Jadi, seni yang indah ini berlaku apabila pengamatan yang disalurkan pada lukisan atau karya seni menceritakan pengalaman pelukis ataupun kemahiran pelukis ataupun pengetahuan pelukis dalam membuat karya. Senang cakap, kalau korang tanyalah pelukis ataupun karya tu kenapa pilih warna ni, kenapa pilih objektif macam ni, dia akan explain panjang lebar pasal kenapa dia pilih warna-warna ataupun objektif yang dipilih tu. Okey, sekarang kita tengok pula apa itu seni visual. Apa itu visual? Visual itu adalah sesuatu yang kita boleh nampak ataupun dalam bahasa seninya, tampak. Jadi, apabila digabungkan seni dan visual, ia bermaksud yang lain, iaitu sebuah karya yang boleh dilihat oleh mata manusia sama ada dalam bentuk 2D ataupun 3D yang mengandungi unsur-unsur seni seperti garisan, warna, rupa, bentuk dan ruang. Jadi, kalau keluar apa-apa soalan apa itu maksud seni visual, jawapannya seperti di atas. Cikgu dah cakap tadi kan, mesti ada keyword boleh dilihat oleh manusia dan boleh dinilai oleh manusia. Dan macam yang cikgu cakap juga tadi, karya seni boleh dibagikan kepada dua, iaitu karya 2D dan karya 3D. Cikgu rasa kamu semua dah cukup faham apa itu makna 2D dan 3D. Tapi cikgu explain lagi apa makna 2D dan 3D kalau kita ikut buku lah. Kita mula dengan bentuk 2D dulu. Bentuk 2D hanya boleh dilihat 180 darjah sahaja. Jadi, karya yang dihasilkan adalah seperti catan, lukisan ataupun cetakan. Tapi, lukisan 2D juga boleh membuat lukisan nampak seperti lukisan 3D. Macam ni. Ia bermain dengan prinsip seni iaitu ruang. Faham kan mak masa ni? Okey, untuk karya 3D ni pula dapat dilihat 360 darjah. Maknanya setiap sudut kamu dapat lihat lah. Belakang ke depan ke bawah ke atas ke semua kamu dapat lihat. Karya 3D juga kamu boleh rasa, pegang, angkat balik ikut suka kamu. Contohnya, karya bentuk 3D ialah arca, craft, tembikar, perabot, macam-macam lagi lah yang bentuk 3D ni. Kamu boleh tengok ringkasan pembahagian jenis karya mengikut bentuk 2D ataupun 3D dalam carta ni. Okey, seterusnya kita akan pergi ke skop karya seni visual. Skop karya seni visual terbagi kepada dua bahagian, iaitu pengkaryaan dan perekaan. Pengkaryaan
Ini lebih mementingkan nilai-nilai kecantikan daripada fungsi. Selalunya, pengkaryaan ini akan lebih cenderung kepada lukisan, catatan dan sebagainya. Sebab dia ada masa nak buat detail-detail semua tu. Kalau perrekaan pula, ia lebih mementingkan fungsi tapi masih nak nampak kecantikan. Sebagai contoh macam kereta lah, berfungsi untuk dipandu oleh manusia lah macam kita. Tapi tetap juga nak design macam-macam. Ataupun baju, berfungsi untuk manusia pakai tapi still nak berfashion. Okey, nak lebih detail lagi, ini adalah carta alif yang kamu boleh tengok pembahagian skop penghasilan karya seni visual. Kita teruskan kepada apresiasi. Cuba try sebut apresiasi banyak kali. Susah tau. Kadang-kadang pun cikgu mengajar ni tersasul nak sebut. Okey, kenapa dengan apresiasi? Apresiasi ini adalah penghayatan dan pentafsiran terhadap karya melalui 3 penilaian iaitu konteks, aspek formal dan subjek. Okey, first mari kita tengok apa itu subjek. Subjek ini adalah tema ataupun isi kandungan dalam apa yang disampaikan oleh pengkarya. Senang cakap, apa motif utama dia dalam melukis macam tu? Kenapa? So, ada sebab yang boleh mendorong pengkarya untuk melukis macam tu. Antaranya ialah pengalaman, keagamaan, kepercayaan, kebudayaan, teknologi dan juga kegunaan.